Cuba janganlah tanya dalam Book of Genesis cerita apa. Ya. Kalau saya tanya pasal jamu. Boleh? Masih satu keluarga rumput, satu keluarga dengan Pak Adi. Boleh sahaja. Ini jamu kan, perjalanan dia. Yang saya tahu, dia tidak suka minum air. Betul. Betul. Lagi dia tidak suka di satu jenis tumbuhan. Dia makan. Jiran kampung sebelah tolong. Lalang saja. Lepas tu? Itu dua yang tidak suka. Tapi penjagaannya, macam mana cara kita mengatasi itu? Yuk, jangan tanpa guna racun serang. Yuk, Ulat. Okey, satu jagung ni dia tumbuh cepat. 70 hari sudah boleh tuai kan? 3 bulan kalau sih. Tapi lagi laju berbadi. Lebih pantas dari padi. Ulat dia kalau perosak ni kalau satu dua senang. Kalau sudah satu kebun itu, kalau Jabatan Pertanian dia akan bagi nasihat lebih kurang macam ni. Kalau kerosakan itu berlaku sedikit sahaja, tidak menjejaskan ekonomi, pulang balik keuntungan, lebih baik biarkan sahaja. Sebab kita tak mahu tambahkan kos kawalan serangga. Tetapi kalau perosak itu sudah teruk, ulat ini pun ada jenis ulat. Okay, dia datang daripada order, sebenarnya order macam rama-rama tu. Tapi kita tak tahu rama-rama ke, kubu-kubu ke. Ambil gambar atau ambil sampel, boleh ada kenal mana-mana pegawai pertanian ataupun tahu kedai pertanian. Okey. Kalau tahu, boleh bawa gambar atau sampel itu kepada mereka, tanya racun mana yang susah. Kalau nak guna racun, jangan guna racun satu untuk semua. Jangan. Dia tak boleh macam tu. Sebab ada racun dia sesuai untuk yang tertentu sahaja. Racun tikus tak boleh guna untuk bunuh nyamuk. Boleh ke? Ataupun ambil Shelltox, pergi spray dekat tikus. Boleh tak? Kan? Gunakan racun betul kalau nak guna. Sebab jika racun itu betul dan tepat, tidak perlu guna banyak, sedikit sahaja. Jadi jimat kos. Dia jadi yang kos bertambah tu sebab guna racun tak betul. Kelas dia tak kena dengan perosak. Jadi kalau dapat sampel, simpan dalam botol kecil tu, macam Tupperware tu, bawa pergi ataupun ambil gambar. Saya bukan tak nak cerita yang pasal kawalan organik. Organik ni cerita dia panjang. Tapi sebagai yang selalunya dibuat Jabatan Pertanian. Sebab kebun besar ke hobi-hobi di rumah aja dengan jiran sebelah. Hobi-hobi. Kalau hobi-hobi, boleh je ulat Ulat dia tak suka bawang putih. Rebus bawang putih, air tu ada minyak kan. Ambil minyak yang atas tu. Yang atas. Nanti kita ada periuk, isi air, letak bawang putih, rebus. Lama-lama dia akan naik minyak. Bukan naik minyak dia marah, dia tahap. Ambil yang minyak itu, simpan dalam botol. Lepas tu cairkan sedikit, sembuh. 3 hari pertama setiap petang. Selepas 3 hari, senang 1 hari.
Semua sampai nanti lama-lama ulat itu akan letak pergi. Ini untuk hobi-hobi lah. Bawang putih boleh, cili boleh dan sebagainya. Okey. Padi. Kita cerita padi. Boleh tanya lain, boleh je. Dekat padi boleh sembuh ke? Boleh saja. Okey, kita tengok ya. Mohon sebab tu padi. Padi apa ni, Jen? Tuaran. Tiada lepas. Berapa umur? Ini tumbuh kemudian selepas 1 bulan ada. lebih kurang 3 bulan. Oh. Ada yang kecil tu di dalam. Oh, bawahnya kecil. Ini kesukaan kena tanam, dia tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri. Baik hati ya. Dia lepas kedepai dia tumbuh sendiri. Maksudnya dibiarkan sisanya, dia tumbuh sendiri. Dia jatuh dari hamster. Yang tumbuh kali kedua itu orang sini panggil apa? Rarau. Panggil apa? Kalau disebut panggil tak tempat kami. Panggil dukun? Dukun? Tulis macam mana? Kau tulis? Lodu. Itu bahasa dusun. Ini saya tulis bahasa Nusantara. Dia panggil dari itu. Ini tadi juga. Platoon. Melayunya bahasa Inggerisnya platoon. Yang kedua itu, yang sudah tuan, kita lihat dia tumbuh lagi kan? Yang tumbuh lagi itu panggil ratun. Dusun panggil lodu. Ada lagi bahasa. Okey. Bertenang. Banyak nama, betul, banyak nama. Tapi benda itu benda yang sama. Kan? Itulah the beauty of language. Kan? Keindahan bahasa. Okay? So, kita nak tengok padi ni sebab nak upgrade sikit lah pengetahuan pengusaha padi. Jangan kenal padi tu sebenarnya macam biasa-biasa. Sangat saintifik. Saya boleh belajar sampai PhD buat padi sahaja. Kan? Buat padi pula bukan kat Malaysia. Orang cakap boleh ke tanam padi kat England? Padi tu penting. Hilang. Dia suka hilang padi ni. Kalau suka hilang diri ni, dalam dusun panggil apa? Dia haus. Okey. Dalam padi, seperti manusia juga, padi adalah benda hidup. Seperti manusia. Manusia kita bermula dengan bayi baru lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian pergi kepada remaja, dewasa, veteran, tua, duduk rumah. Okey, padi pun ada peringkatnya. Okey, kita ada benih padi, kita ada apa lagi? Anak padi, bibit padi itu. Kita ada seedlings, kita ada yang besar sikit, kemudian kita ada anak padi. Lepas tu padi yang sudah keluar bunga, buah dan akhirnya boleh dituai. Okay. Kita tengok kan. Peringkat penanaman padi daripada biji ke biji balik. Biji ke biji. Yes. Bermula dengan biji, akhirnya dia hasilkan lebih banyak biji. Dan ingat, padi adalah keluarga rumput. Maksudnya padi, jagung, gandum, barley, buluh, oats, semuanya satu keluarga yang sama. Tebu, semua satu keluarga yang sama. Keluarga rumput, grass family.
Jadi dia punya cara kaedah kehidupan tu lebih kurang sama. Okay, next. Okay, kita nak tengok sekarang ni bahagian yang berlainan pada pokok padi. Sebab tu kita ada demo kat depan ni. Saya tahu macam dah penat kan tengok padi, tapi sekarang kita tengok berpengetahuan. Okay? Kita tengok ada 3 fasa pertumbuhan padi. Okay, macam manusia tadi, ada fasa budak-budak remaja, ada fasa dewasa, ada fasa veteran dan sebagainya. Okay, next. Okay. So, ini adalah pokok padi yang baru tumbuh. Slide ni akan berulang dalam bentuk yang berbeza untuk bagi penglihatan yang lebih baik. Jadi bila padi itu sudah tumbuh, ada 2 bahagian utama, iaitu bahagian bawah tanah, kita panggil dia akar. Kemudian kita ada bahagian pucuk di atas. Okey. Daunnya ada banyak lah. Dan daun padi disusun secara berselang-selang. Ini tunjuk di sini. Berselang-selang. Saya lukis lah. Okey. Jika dia sudah tumbuh satu ke sini, yang berikutnya dia akan tumbuh macam ini. Okey. Dan seterusnya. Okey. Ini kita panggil sebagai berselang-selang. Okey. Okey. Kita nak tengok sekarang bahagian-bahagian padi yang berbeza. Next. Okey. Kita mulakan. Kita kata berbiji ke biji kan? Bagi tengok biji. So ini adalah biji padi. Bila kita rendam dia mula bermata kan? Apa sebenarnya mata tu? Dia ada bahagian dia. Okay. So dia ada bahagian yang akan keluar. Ini ikut jenis tau. Ada padi, kalau kita semai, dia akan keluar polarizer dulu. Polarizer ni dia macam adalah topi penutup untuk pucuk. Penutup topi dia punya ni. Dia melindungi ni kolektif. Kolektif ni, ini bahasa masa saya cakap ni boleh tulis lah. Ini adalah pucuk bayi yang kecil, baru mula. Kalau yang itu kita panggil pucuk besar. Ini pucuk dia yang masih baik. Okay. Kalau kita rendam padi, kita akan dapat ini dahulu. Maksudnya kita dapat mata tunas dahulu. Nampak dia macam apa? Snorkel kan? Tahu tak snorkel? Pergi pulau, island hopping, snorkeling. Sebab dia nak dapatkan oksigen. So dia keluarkan ini dulu. Tetapi kalau kita semai padi itu terus ke tanah, dia akan keluar radikal dahulu. Radikal ni adalah akar. Okay? Baby root, baby shoot. So, root kita lah, root ni akar. Shoot ni kita tahu pucuk. Pucuk ataupun bahagian atas. Bahagian atas tanah. So, apa sahaja di bawah ni kita panggil root. Apa sahaja di atas ni kita panggil shoot. Okay? Plumule ataupun apa tak sih? Kolektif. Dia ada banyak nama, tapi jangan risau pasal nama lah. Saya just nak bagi tahu nama saya memang bunyi macam susah, tapi tak susah pun. Plumule atau kolektif ni adalah baby shoot. Radical ni adalah baby fruit. Kalau ini keluar dulu, ini kita panggil dia sebagai percambahan. Aerobik.
ada oksigen. So dia keluar akar dahulu. Tapi kalau kita rendam dalam air, yang ini akan keluar dulu. Ini kita panggil dia sebagai percambahan anaerobik. Okey, tak ada oksigen. Okey, menarik apa ni? Pokok lain tak ada tau. Pokok lain dia selalunya dia akan keluar lebih kurang serentak dulu. Tapi padi dia special. Dia tengok kita semai dekat mana, sama ada rendam atau terus ke tanah. Kalau rendam, snorkel keluar dulu. Snorkel tu adalah tu lah, plumule atau colectil. Kalau kita ke tanah, radical akan keluar dulu. Okay, right, next. Okay, bila padi tu sudah mula tumbuh, it's black. Okay, got it. Yang daun yang mula-mula tu kita panggil sebagai daun primer, daun permulaan. Ada orang tak kira pun dia sebagai daun, tapi nak panggil daun pun boleh. Kemudian kita ada dia daun kedua. Okay, kalau tengok daun ni sebenarnya dia macam tak berselang. Okay, ini yang gambar ni kan, dia macam tak berselang. Sebab itu ramai orang tak ada yang daun primer ni sebagai daun pertama. Okay, hanya dipanggil sahaja. Mesocotyl ni tak payah risaulah. Mesocotyl ni saya nak tunjuk saja. Dia adalah batang antara akar ini dengan permulaan tempat percambahan. So mesocotyl ni boleh dianggap sebagai batang yang kat bahagian tengah. Meso tu masih di tengah. Middle stem ataupun batang tengah. So kalau ada padi tu kan, so dia ada daun, dia ada akar. So mesocotyl tu di sini, menunjukkan setiap sekecil-kecil bahagian daripada itu ada nama dia. Sebelum ni tak tahu kan? Banyak kali betul benda ni padam. Okay, next. Okay, bila dia sudah tumbuh cantik, selalunya kita akan dapat macam ni lah. Okay, padi ada akar, padi ada daun. Tapi satu benda kena dibetulkan, ini adalah rumput. Rumput tidak seperti pokok cili. Walaupun yang tengah-tengah ini nampak seperti batang, sebenarnya dia bukan batang. Tahu, dia bukan. Dia sebenarnya adalah daun yang telah bercantum. Maksudnya macam ni. Daun padi ada dua struktur. Padi ni ada dua struktur. Koyak ni yang mari dua kan. Yang bawah ni kita panggil ni sebagai
sheaf ataupun seludang daun. Bahagian bawah ni. Okey. Tengah-tengah ni, kalau selalu tengok padi, kita boleh nampak dia macam ada line, macam ada collar. Okey. So, yang bahagian ni kita bagi dia sebagai collar. Collar ataupun join ataupun sendi daun. Kenapa sendi? Sebab dia boleh bengkok kan? Macam kita punya elbow, sini. Dia boleh bengkok. Okay. Lepas tu bahagian atas ni adalah pelik atau lamina. Ini adalah helai daun. Helai daun. Jadi dua struktur utama dalam daun padi adalah sheaf, seludang daun. Nombor satu. Nombor dua adalah ni pelik yang bengkok ni, ataupun lamina. Okey. Kenapa ini penting? Kejap lagi dalam slide kita boleh tengok ini penting untuk bezakan pokok padi dengan rumpai. Sebab pokok padi ada struktur ni. Nampak yang tengah ni? Saya tak apa. Okay. Tengok tahu ni. Ini kita panggil sebagai ligule ataupun lidah daun. Lidah daun ataupun bahasa Inggeris dia ligule. Yang kat tepi tu ini nampak cakap dia ada sikit saja. Boleh datang lah, nanti tengok sini. Nanti mungkin tak nampak kot. Sikit kecil je. So yang macam bulu-bulu ni kita panggil dia sebagai auricle ataupun telinga daun. Semua padi dalam dunia, semua ya, semua, kiralah padi Afrika ke, padi Filipina ke, ataupun padi daripada negara China, semua akan ada auricle, akan ada ligule. Ligule, okey? Rumpai takkan ada. Itu cara kita nak bezakannya. Okay? Alright. Go next. Sorry. Go back. Sekarang saya nak cerita kenapa batang padi itu sebenarnya bukan batang macam batang pokok biasa. So batang padi yang kita tengok ni macam dalam gambar tu, and yang ini sebenarnya bukan stand. Dia sebenarnya adalah ini, sheaf ni, seludang daun yang telah berlapis-lapiskan banyak kali. Tengok sini. Ni bahagian yang kita selalu panggil batang ni sebenarnya bukan batang tau. Dia sebenarnya adalah seludang daun yang ada banyak lapis. Cerita ni sama macam pokok pisang. Tahu pokok pisang? Batang pisang ni sebenarnya adalah bentuk yang sama macam ni. Dua bahagian. Bahagian seludang inilah sebenarnya yang berlapis-lapis. Lepas tu dia jadi mampat. Dia jadi mampat. Di mata kita nampak seperti batang. Okay, bahasa dia yang betul adalah kam. Ni sekarang ni kam. Ataupun bahasa Melayu dia
Kulma. Ini kan kalau tulis artikel tulis kan memang orang sangat macam impresif lah. Wah, dia tahu So itu terminologi dia sebenarnya yang betul. Okay, macam tadi kita tulis return kan, panggil apa? Lodu. Jadi nama dia. Maksudnya nama kalau pergi dekat Filipina ke, kalau pergi ke USA ke, kalau cakap farm tu, dia faham. Kita sedang cakap pasal batang padi. Okay, kita cakap kurma tu kat Malaysia saja. Okay, alright. Next. Okay, ini saya sudah cakap tadi, sama saja cerita dia. Struktur pada daun padi. Okay, nampak? Ada kan? Kalau inilah auricle tu telinga kecil saja. Dan ini adalah apa ni? Cuba tengok. Kalau ini auricle, yang ini lidio, betul. Lidah lah. Okay, next. Urat daun. Satu ni. Urat padi ni sebenarnya dia secara mudahnya dia ada dua je. Kalau kita pegang padi kan, kita ada satu yang kita boleh rasa dengan tangan, urat tengah, midrib. Kalau ini daun padi, dia tebal lah, dia boleh rasa. So ini adalah urat tengah. Okay. Kemudian dia tak, urat yang berikutnya kita tak boleh rasa, tapi kita boleh nampak macam ada garisan-garisan pada permukaan daun. Kita boleh nampak ni, nampak banyak garisan. Okay. Ini adalah urat biasa, urat daun sahaja. Apa guna urat daun kepada tumbuhan? Kita ada urat tak? Kita ada urat untuk apa? Untuk menaikkan darah. Sistem peredaran makanan. Okay. Macam tu juga dengan tumbuhan. Jadi kita ada capillary darah, kita ada arteri, semua tu kan pernah belajar kan? Kita ada pembuluh darah. Semua benda itu sama saja fungsi dia macam dalam tumbuhan. Tumbuhan pun perlu bawa makanan, air dan sebagainya ke seluruh badan dia. Jadi sebab tu kita ada urat. Okay? Tapi dan juga akhirnya bila dah besar, dia lain sikit. Kita ada apa ni? Buah. Dan satunya panggil apa? Itu dia panggil. Bukan daun ni dulu. Ini betul lah, ini daun. Sorry saya pergi sini dulu ya. Daun yang terakhir sebelum tangkai buah, kita panggil dia sebagai flat leaf. Okay, flat leaf. Bahasa Melayunya daun pengasuh. Kenapa nama dia daun pengasuh? Sebab apa? Sebab dia tidur. Tahu tak sebab apa dia panggil daun pengasuh? Pelindung. Tapi bukan semua, ada pula anak yatim. Sebab dia masih bayi lagi. Saintis banyak percaya kebanyakan makanan yang ada dalam biji buah ini datang daripada fotosintesis daun pengasuh. Kebanyakannya. Sebab dia yang paling dekat. Dia buat saja makanan terus hantar ke sini. Dia buat dia terus hantar, dia buat dia terus hantar. Kira macam ibu menyusu lah. Ibu susu. Susu ibu.
Itu susu banyak sangat. Rupanya saya salah faham, tapi tak apalah. Dia macam bahasa tu dia ada banyak lapis dia. Okay, alright. Ini adalah tangkai buah. Tangkai buah ni ada nama dia dalam English kita panggil sebagai panicle. Okay, panicle. Ini semua ni. Daripada mula tangkai ni sampai habis ni, keseluruhan ni kita panggil panicle. Okay? Alright. Okay, apa lagi? Next. Okay. Ini hanyalah nota tunjukkan sedikit further lagi apa itu. Di dalam padi juga, sebab padi ni tumbuhan, semua tumbuhan akan ada tempat dia berkembang. Okay? Jadi dia ada konsep buku dengan ruas. Bukan tebu aja ada buku. Padi pun ada juga. Okay? So, pernah dengar kan buku dengan ruas? Notes dengan internotes. Jadi, tempat yang dipanggil buku ni, senang cerita lah, kita buat juga buku dengan ruas. Tengok jari. Jari kita kan? Your knuckle ni, ini buku. Antara dua knuckle tengah-tengah tu kita panggil ruas. Okay? Okay. Sini kita panggil dia buku ataupun notes. Yang tengah-tengah ni kita panggil dia ruas ataupun internode. Buku ni penting tau, sebab dekat sini jadi tempat pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru. Untuk tumbuhan, bukan jari kita ya. Jari kita tak tumbuh dah. Tiba macam lagi 10 tahun tak pendar sampai ke kelas belah, tak tumbuh dah. Okay, so sama saja buku dengan ruas. Okay, next. Okay, so padi ni apabila dia sudah bertumbuh, kita nak tengok kan mula-mula dia mula sedikit aja. Masa kita sudah pindah padi kan macam ni. So bila umur dia sudah meningkat sedikit, dia akan keluarkan padi baru di kiri dan kanan. Padi baru dari kiri dan kanan ni kita panggil dia sebagai tiller. Tiller. Okay, tiller. Tiller ni sebenarnya anak pokok padi. Anak pokok padi juga. Ini ada banyak tiller ni. Boleh kalau basah foto. Nanti kita akan gelap balik. Yang ini, yang tengah ni, yang utama. Yang kiri dia ada baru. Ini kita panggillah sebagai tiller. Yang ini pula, bila dia sudah cukup besar, dia beranak lagi. Jadi beranak dia jadilah macam tu. Sekunder. Kedua. Yang kedua tu kalau dia beranak lagi jadi yang ketiga. Sebab itu padi yang kita tanam satu bila sudah tuai banyak betul dapat tangkai. Special padi. Okey. Pokok kelapa sawit boleh buat macam tu? Boleh tak? Ada satu sawit, esok keluar lagi 10. Boleh? Kenapa tak boleh? Ini kan kebolehan ini. Pokok apa lagi ada?
rumput tahu tanam, tahu itu lemongrass, lupa nama. Serai. Macam ni. Kan? Serai pun keluarga rumput juga. So ini adalah kebolehan khusus keluarga rumput. Keluarga palma, kelapa sawit, coconut tak ada. Halia tak ada. Okay. Sebab itu rumput ni dia ada dalam sejarah manusia lama, since dulu balik. Okay, next. Okay, cakap pelikan ni kecil ke? Kalau boleh, tapi ceritanya sama saja. Dia ada permulaan pelikan, permulaan tangkai tu. So kita panggil dia sebagai dia punya leher lah. Leher dia kat sini. Ni. Macam kita ada leher kat permulaan. Lepas tu dia ada paksi. Paksi tu adalah batang tengah ni. Batang tengah-tengah ni. Sebab ingat tahu, ini sebenarnya buah. Buah macam buah-buahan juga. Cuba fikir sebungkus buah anggur. Buah anggur tu sebenarnya sama macam ini. Cuma ini tak adalah bagi sebungkus padi. No, tapi ia adalah benda yang sama. Sebungkus buah anggur itu dia ada paksi dia dan juga dia ada permulaan neck dia sama macam padi. Okay? Keluarga lain tapi dia punya bentuk masih sama. Okay, next. Okay, ini kalau kita pergi dekat kepada padi, okay. Floret ni maksudnya unit bunga di dalam padi tu. Okay, pedicel ni dia adalah tangkai bunga. Kecil je. Cabut satu. Semua ni, ini dalam padi kan semuanya asal bunga. Semua dia bunga. Jadi masa baru terbit, boleh panggil dia sejabak bunga, a bouquet of flower. Kira-kira 1 bulan yang lalu. Sekarang tak boleh lah, sekarang sudah jadi buah. Kecil je kan? Tak tahu boleh nampak ke tak? Selalu kan nampak ni. Daripada sekuntum bunga padi berubah menjadi 1 biji padi. Okay, go next. Just the next one. I just want to see. Ya, ini adalah bunga padi. Okay, bunga padi. Apabila telah berlaku persenyawaan, pistil adalah bunga betina. Ingat ya, pistil bunga betina ada di dalam satu struktur yang sama. Bukan berada struktur tempat lain pun. Stamen adalah bahagian bunga jantan. Lepas tu hilang. Disebabkan pistil bunga betina dan stamen bunga jantan berada di dalam satu shell atau kelongsong yang sama, padi ni kita panggil sebagai self-pollination. Kacukkan diri sendiri sesama dalam dalaman sahaja. Dia tak boleh kacuk dengan padi lain kalau kita tidak bantu. Okay? So bila sudah sampai waktunya, stamen ni keluarkan debu. Padi sudah masakkan keluarkan debu kan. Kalau selalu teliti keluarkan debu. Debu tu jatuh ke dalam ini. Akhirnya bila sudah besar dia bentuklah biji padi. Okay? Go back one. Okay. So biji padi yang sudah jadi, ini adalah padi biasa. Lepas tu dia ada macam pedang kat atas ni. Variety sini saya tak tahu ada ke tak. Mungkin ada kot. Pernah nampak? Okay. Ini apa nama? Apa panggil? Orang sini panggil apa? On. Itu bahasa Inggeris on. Panggil apa? Panggil apa? Ibu. Apa? Ikau. Tulis. Tak tahu. Apa macam mana je? Ekor padi. Kenapa ekor?
Melayu yang betulnya on dulu. On janggut padi. Kill tu ni yang bahagian depan ni kita panggil apa? Kill lah. Ayam kan ada. Dada. Kill janggut. Okay. Apa guna on? Padi modern tak ada tau. Kalau gunakan padi madi pada Semenanjung dah tak ada dah. Apa ni janggut ni? Janggut ni dia ada dalam variety lama. Yang baru-baru ni tak ada. Kenapa? Apa guna dia? Ada guna? On ni? Betul. Satu, dia hindarkan daripada dimakan herbivore. Binatang tak suka makan. Nombor dua, ini sebenarnya macam skru. Bila padi itu jatuh, dia skru macam helikopter terus masuk dalam tanah. Dia tanam diri dia sendiri. Jadi tak adalah tertinggal di dalam di atas tanah saja. Dia sudah masuk, jadi dia lebih senang untuk bercambah kemudian. Okey, ada dua fungsi. On ni, satu untuk helikopter gerudi masuk dalam tanah, kan tajam tu. Satu lagi supaya untuk hindarkan daripada dimakan oleh binatang atau serangga. Tahu kan janggut udang? Cuba makan, biasa. Ke buang? Buang ke makan juga janggut tu? Kan? Tapi janggut sotong? Janggut sotong tu kan janggut tu kan kepala dia. Okay. Alright, okay, ingat ya. Okay, next. Ingat tau, ada quiz. Okay, ini bunga tadi. Okay, boleh go next. Okay. Ini adalah dia punya. Kalau bunga padi tu kita buka dan lihat bawah mikroskop, dengan mata susah nak nampak. Sangat susah. Tapi ini sudah dibesarkan. Okay. Bunga jantan, anthers dan filament. Stigma star ni bunga betina. Okay. Pendebungaan berlaku, akhirnya persenyawaan ikut, dia akan bagi jadi padi. Perlahan-perlahan lah. Dan masa dalam dekat 1 bulan juga baru boleh jadi. Okay. Next. Okay. Ini nama struktur lah. Struktur kat dalam molecule ni. Dia kira macam bahasa Melayu ni tampuk bunga. Pernah dengar tampuk manggis? Tak pernah dengar tampuk manggis? Sebab orang ada bahasa lain. Dia tampuk manggis. Manggis tahu, tampuk manggis. Macam mana dia cakap? Oh, manggis mana? Dekat bawah tu, dia macam ada. Dekat bawah ada kan? Ni lah tampuk manggis. So tampuk manggis tu, molecule tu. Tapi dia tak panggil lah tampuk padi. Tapi benda yang sama, tampuk dia. Okay. Bukan ada ke dekat kain batik lukisan tu? Kau orang-orang sini tak guna. Orang sini guna motif apa? Bas. Pakai ke? Sabang pakai kain batik ke? Ke tak pakai? Sarung. Apa lukisan motif? Bunga, kereta, rumah, macam tu. Sebab selalunya batik kan dia alam. Kan pucuk kerbau, bunga cempaka. So tampuk manggis ni salah satu motif yang selalu adalah. Okay, next. Ni apa? Ni tak ada, dia sangat pun. Akar padi ni dia akar serabut. Tapi akar serabut ni pun ada banyak jenis. Okay. Kalau akar itu berasal daripada radikal ingat yang asal dari yang mula-mula tadi tu, baby root, dia adalah akar biasa saja. Tapi kalau akar tu keluar daripada bahagian lain, bukan radikal, kita panggil dia sebagai hilang.
Kalau tiba-tiba akar tu keluar daripada batang, bukan daripada radical, kita panggil dia sebagai adventitious root. Adventitious ni adalah akar luar biasa. Dia keluar tempat yang tak sepatutnya. Padi jarang dia jadi. Dia jadi macam ni. Dia ada, kalau dia ada tanah, tiba-tiba dia ada akar macam ni. Pernah nampak? Pernah jadi kan? Ini prop root. Prop root. Prop root ni adalah sejenis akar luar biasa. Ada banyak jenis akar luar biasa. Ada prop root, ada aerial root. Okay? Prop root ni dia untuk sokongan lah, sokongan tambahan. Tahu pokok bakau? Nampak tak akar dia keluar macam snorkel tu? Itu adalah lagi satu jenis akar luar biasa. Dia panggil nama sebagai, panjang nama dia ni, Nomatophobe. Yes, no. Sejenis akar luar biasa untuk dapatkan oksigen khas pokok bakau. Bakau saja. Bakau lah, mangrove. Okay. Padi tak ada nomatophobe, tapi padi ada prop root. Okay, good. Okay, go on. Biji padi. Beras. Selalu kan makan beras. Makan beras kan makan padi. Tengoklah siapa yang tidur kan. Makan beras, makan beras. Makan nasi lah. Kalau makan beras maksudnya tak masak lagi, kan? Ini beras ni. Ini beras yang sudah dibuang husk, sudah dibuang kulit, belum digilap, belum polish down. Maksudnya ini adalah beras perang, brown rice. Kalau tengok struktur dia betul-betul, ada dua benda kena tahu. Satu, dia ada bahagian yang macam warna macam kapur, putih dia lain. Itu sebenarnya adalah embryo, baby dia. Dia punya baby lah, yang inilah yang akan tumbuh, keluar pucuk, keluar daun dan sebagainya. Selain itu, bahagian lain itu adalah bahagian simpanan makanan. Okay, ini adalah beras tu. So embryo dia kat sini, embryo ataupun baby dia. Yang semua ni adalah food reserve dia. Kita panggil dia sebagai endosperm. Simpangan makanan. Maksudnya kita semua masak nasi beras semua tu, kita makan apa? Kita makan makanan baby dia. Ada rasa bersalah ke? Tidak, sebab sedap. Memang makanan aku. Tak apa, boleh makan. Ini kalau dekat negara orang putih, yang bukan vegetarian akan highlight benda ni kepada vegetarian. Sebab dia selalu cakap, orang vegetarian selalu akan cakap, ada vegetarian kat sini? This is just a joke, okay? Orang vegetarian akan cakap, orang yang makan daging ini kejam, cruel, sebab makan bahagian flesh benda hidup. Tapi sebenarnya orang yang biasa cakap vegetarian pun sama juga. Kau makan makanan baby, lepas tu baby tu mati lah. So bunuhnya tetap sama saja. Cuma yang ni bunuh, dia tak keluar darah, dia warna putih. Okay, alright. Kenapa kita kena polish beras, gilapkan beras? Untuk apa?
Dekat sini polish tak beras? Masuk mesin. Giling. Giling tu nak buat tepung. Giling tu kisar. So bagi dia jadi putih. So dia panggil apa benda tu? Giling. Dekat Semenanjung, giling tu kalau nak buat tepung tu. Kalau yang bagi putih saja, kita panggil dia gilap atau polish. Rice polish. Dia ada dia punya step tau. Padi kan, kita padi kita. Mula-mula dia dihusk. Dihusk ni buang dia punya sekam. Lepas dihusk, kita polish. Lepas polish ni baru kita grind, kisar. Lepas grind ni, kalau nak buat tepung baru kita mill. Ya, sama lah. Ikut produk apa nak buat. Kalau setakat nak makan beras brown rice, setakat sini saja. Sini saja. Kalau nak beras putih, sini. Kalau nak beras hancur, nak buat bagi makanan ayam ke apa, sini. Kalau nak tepung beras, nak buat kuih, ke ujung. Ikut produk. Okay. Ataupun ada satu lagi. Kalau ujung ni, tapi tak ada di sini. Dia sini, dia pergi ke sini. Dia press. Ini untuk buat minyak. Minyak. Bukan, sebelah sini. Sorry. Sebenarnya dari sini. Dia jadi minyak apa tu? Minyak dedak. Minyak padi tu boleh kan buat minyak? Pernah mana? Minyak padi. Minyak. Dia di supermarket. Saya pernah nampak dekat KK. Tak ingat supermarket apa. Dia tulis kat situ produk dia rice brine oil. Dekat KK saya pernah nampak ada, tak ingat supermarket mana. Saya pernah nampak dia jual ni. Mahal sikit lah, tapi dia punya minyak tu ada bau sedap lah. Boleh buat bisnes tu. Okay, next. Okay, ini sudah bagi tahu ya, beza rumpai dengan padi. Ini untuk lokasi je, ingat? Padi ada apa? Ini apa ni? Mana ini? Telinga. Yang tinggi ni? Lidah. Ingat. Rumpai tak ada, rumpai kosong. Okay, next. Okay, fasa perkembangan padi. Okay, kita tengok fasa perkembangan padi ada 3 ya, yang utama. Jadi kita mahirlah. Lepas ni setiap fasa itu dia ada cara jaga yang sesuai je lah. Okay. Kita ada 3 yang utama. Kita ada vegetatif. Vegetatif maksudnya dia hanya hasilkan batang dan daun sahaja. Batang, daun, akar. Okay, tak ada bunga. Batang, daun, akar. Batang, daun, akar. Kemudian kita akan masuk fasa reproduktif, fasa pembiakan. Maksudnya telah mula pembentukan bunga. Okay. Kemudian kita akan masuk fasa yang akhir, iaitu fasa kematangan. Maksudnya maturity, buah sudah besar. Next. Okay. Dimulakan percambahan, anak benih, seedlings, vegetatif, permulaan, early vegetative, late vegetative, reproduktif, kematangan. Okay, dia berturut-turut. Dan semua ni ambil masa lebih kurang 100 berapa puluh hari saja, 130 hari, 140 hari. Sekejap saja. Kalau manusia daripada lahir
mahu jadi veteran, berapa lama? Lamanya. Kan? Ataupun sampai kat sini saja dah COVID, tak sempat. Kan? Macam mana? Alright, next. Okay, ini dia. Vegetatif, reproduktif, masak matang. Baja dapat daripada Jabatan Pertanian kan? Ke beri sendiri? Peladang. Berapa jenis baja dia bagi? 3. Baja apa itu? Subur, buah, urea. Subur, buah, urea. Beri apa dahulu? Baja subur. Subur dulu. Sebatian. Subur kan? Semua itu untuk tersebut. Baja yang diberi oleh peladang itu sebenarnya untuk menggalakkan pertumbuhan setiap fasa, iaitu setiap fasa ni ada baja dia. Satu baja tu ada 3 jenis. Vegetatif, dia untuk menggalakkan lagi daun. Ingat, apa unsur untuk buat daun tadi? Baru belajar tadi. Apa? Nitrogen. NPK, mana satu? Nitrogen. N. Nitrogen. P buat apa? Akar. K? Kalau tak ada buah? Stomata. Pembukaan dan penutupan stomata. Ingat. Kejap lagi ada kuis tau. Okay. Alright. Percambahan ni dia termasuk dalam vegetatif lah. Ni sekejap saja, tapi dia masuk vegetatif lah. Kebanyakan variety dalam dunia ni, reproduktif dengan masak matang ni, tempoh dia lebih kurang sama saja. Tak kira variety lama ke, variety baru ke, lebih kurang 30 hari macam tu saja. Dia cuma berbeza di vegetatif. Vegetatif ni maksudnya menghasilkan daun, batang, akar saja, langsung tiada bunga. Okey. Kalau dia sudah mula berbunga, itu masuk sudah reproduktif. Okey. Jadi variety yang kata variety panjang, variety pendek itu, panjang pendek itu ditentukan oleh fasa ini, fasa hijau ni, vegetatif. Okey. Okay, next. Okey. Terima kasih ya. Lebih kurang ini saja, 35 hari untuk membuat bunga, kemudian lagi 30 hari untuk tunggu buah itu masak. Okay. Dan ini adalah lebih kurang sama, tak kira variety mana dunia pun lebih kurang ini saja. Yang berbeza dekat depan ni, ada ambil masa sampai 50 hari, ada ambil masa sampai 100 hari pun ada. Kalau macam dekat Semenanjung, biasanya bahagian ini ambil masa dalam 2 bulan, bahagian nombor 1 ini. Kemudian baru masuk reproduktif, kemudian baru masuk matang. Okay, next. Seperti yang dikatakan saya, ikut variety. Variety ini berapa lama je kalau nak try? Try Selepas transplant? lepas 4 bulan. 4 bulan? Lama kan? Ya. Ada variety Filipina IR64. Dia ambil masa setiap itu 30 hari saja. 30 vegetatif, 30 reproduktif, 30 masak. Jadi boleh tuai selepas 50 hari saja. Tapi dia pendek lah, dia tuang kecil saja. Itu sesuai untuk belajar. Masa saya belajar saya guna variety Filipin sebab nak cepat. Dia jenis sama. Dalam 5 hari. Macam panjang, tunggu. Lepas tu tiba-tiba banjir. 1 tahun berapa kali tanam? Okey, kenapa ada kadang kalau rajin?
Masalah pengairan. Bukan ada banyak gunung ke? Sedang dalam masalah pembangunan kan. Mungkin sedikit tidak adil lah dekat Semenanjung sebab mungkin dekat dengan pusat pemerintahan. Jadi infrastruktur dia lebih sedikit kan. Ya. Bukan Sabah ni kaya kan? Tidak, miskin bahasa apa? Miskin. Apa itu? Apa itu apa? 5% saja kan? Saya pernah tengok orang tanam agriculture dekat. Yang paling dahsyat saya nampak dekat ni lah, dekat Nepal. Kawasan pegunungan Himalaya. Ada tanam lagi kat situ. Dia tanam memang bergantung kepada air. Tahu Gunung Everest? Dia hanya mampu berdoa supaya panas sedikit dan gunung tu salji cair, supaya padi dia dapat air. Itu sahaja. Sebab dia terlalu jauh daripada dia punya ibu negara. Jalan kerasa Sabah itu 20 kali lagi dahsyat. Memang terlalu ni lah, teruk. Tapi dia tak tanam. Dia tetap tanam sebab padi kan, beras makanan utama. Okay, next. Okay, ini just untuk langkah ini saja. Okay. Jadi padi bila sudah menjadi, next. Just go next. Okay. 3 peringkat pertumbuhan padi ni, vegetatif, reproduktif dan juga kematangan ni, kita pecahkan dia kepada 10 peringkat. 10 cara penamaan. 10. Dia ada tiga fasa. Kan? Vegetatif, reproduktif, matang. Fasa ni kita pecahkan dia kepada peringkat. Sebenarnya ada 10. Tapi start saya dia mula dengan nombor kosong. Sebenarnya kosong tu kira juga. Okay. Nombor 1, percambahan biji bendera. Sudah semai. Apabila bercambah sahaja, tengok keluar plumule, keluar radikal. Peringkat yang pertama. Kat sini tulis kosong. Sebenarnya patutnya 1. Okay. Ya, radikal adalah baby root. Plumule ni plumule sama dengan collector ni. Dia adalah baby shoot. Okay. Sekejap saja, lebih kurang 2-3 hari macam tu saja. Lepas tu habis. Okay, next. Kemudian kita masuk kepada peringkat anak bendera lah. Okay. So daun tu akan terus bertumbuh. Setiap 3-4 hari akan keluar satu daun baru. Laju padi buat daun baru, keluar lagi. Okay. Sebab itu kita boleh pindah dia selepas umur 20 ke 25 hari. Sebab apabila 20 ke 25 hari itu, dia sudah patut jadi lebih kurang besar ini. Kalau tak rapat sangat, dia akan jadi kecil lagi lah. Okay, next. Peringkat kedua ni apabila padi yang sorang-sorang dari itu mula keluarkan anak kiri kanan, yang kita panggil sebagai tillering. Okay, ni tiller ni yang baru cakap tadi ni. Okay. Bukan semua anak pokok padi akan menghasilkan buah. Ada anak pokok yang keluar, dia akan mati sahaja. Tak cukup nutrien ataupun mungkin kena rosakkan dengan binatang ke. Okay. Jadi sebab tu penjagaan, sebab tu kita padi ni kita jarakkan. Sebab kita nak tiller atau anak padi itu dapat bertumbuh dengan baik. Okay, next. Okay, yang ni yang keempat. Ini adalah masuk ke
pemanjangan stem. Padi ni sebenarnya sepanjang-panjang hayat dia, dekat bawah tu dia tak memanjang pun. Saya tunjuk. Ni dekat bawah ni sebenarnya dia tak panjang pun. Apabila dia mula panjang, itu menunjukkan dia sudah mula nak berbunga di dalam. Bunga sudah dibuat di dalam. Itu adalah tanda dia. Dekat luar kita tengok lagi nak habiskan lagi selalu skrin tu jadi warna hitam. Dia punya buku dan ruas mula memanjang. Okey. Bila ini jadi, kita boleh nampak macam seolah-olah ada dua tempat keluar akar. Ini kalau pergi tengok betul-betul lah dekat bawah. Okey. Bila ini sudah jadi, di dalam itu kita tak nampak di luar. Di dalam itu sebenarnya bunga sudah mula jadi. Kita tak nampak. Sebab selalu kita nampak bila bunga sudah keluar kan. Kalau bunga sudah keluar, maksudnya 30 hari dulu ini sudah jadi. Senang saja nak ingat. Okay, next. Okay. So bila habis ini, kita masuk fasa reproduktif. Okay. Bila terbentuk sahaja bunga di dalam itu, bukan muncul bunga, tahu? Bukan muncul. Bila terbentuk sahaja bunga di dalam batang padi, di dalam kulma padi, terbentuk sahaja bunga di dalam ini, padi sudah masuk reproductive stage. Baja pun masa tu dah bertukar. Baja yang nombor 3 tu, baja tu tinggi, nitrogen dia rendah. Kalau tengok dia punya bacaan. Okay. So yang kelima adalah pembentukan tangkai bunga. Padi ni kalau kita tengok kat dalam ni, ada tak? Ini. Nak tunjukkan peringkat nombor 5 ke nombor 6. Ini yang sudah keluarkan. Dekat dalamnya ada lagi. Jadi kita tak nampak. Kalau buka ni, hopefully ada lah. Ada tak? Sihat juga padi. Padi tak sihat sangat, aku tak ada lah. Tak sihat. Ni padi smell ni. Oh ada sikit. Sikit sangat, kecil sangat. Nampak? Bye. Ni. Tapi kita tak nampak, dia dekat dalam. Ni. Nampak kan? Ada isi lagi, kosong. Ini kira kalau baby keluar kan, kita cakap lagi lah, diam je. Jangan keluarkan baby, keluarkan bayi tak apa. Okay. Alright. So peringkat yang nombor 5 ni adalah ini lah, yang saya ada ni. Okay. Okay, next. Apabila dia mula keluar sahaja, dia muncul sahaja, ini sudah habis. Dia sudah muncul saja, dia sudah muncul lama lah. Kalau dia mula keluar saja, macam tahu buaya kan, nampak saja muncung buaya itu, kita sudah masuk terbit tangkai. Okey, dia sudah keluar ni. Tapi ini belum boleh tuai lagi, kena tunggu lagi. Okey, right. Ambil masa berapa lama untuk dia keluar ni? Ikut kepanjangan tangkai padi tu. Ada padi tangkai dia panjang kan, jadi selalunya macam dekat UPM, saya tengok hari tu dia ambil masa 2 minggu untuk dia keluar betul habis semua. 2 minggu, dalam 2 minggu. Okay, next. Bila dia sudah keluar semua, baru bunga itu boleh disenyawakan. Jadi macam ni. Sorry lah, gambar macam kurang ni, resolution tak hidup. Kita nak tahu bunga itu sudah
sudah berfungsi atau tidak, dia jadi berdebu. Kalau kita tolak sikit, kita sikit, dia keluar debu. Itu maksudnya bunga itu sudah aktif lah. Okay. Alright. Ini dipanggil sebagai inilah anthesis. Anthesis ni apabila bunga jantan sudah berfungsi dan apabila dia jatuh saja ke bunga betina, akan berlaku persenyawaan. Bila berlaku persenyawaan, jadilah buah padi itu. Okay. Dan dia sekejap saja tau. Anthesis ni dia tak lama. Dia macam 2-3 hari je, lepas tu dia akan berhenti berdebu. Okay. Next. Okay. Bila habis sahaja bahagian pembungaan ni, kita masuk kepada bahagian membuah tu. Okay. Next. So, bahagian peringkat nombor 8 ni adalah pengisian biji padi tu. Kalau biji padi tu kosong, naik ke tadi? Apabila dia masih hijau, dia kosong, dia tak ada apa. Kalau picit, pernah picit ke padi yang tengah jadi? Keluar apa? Susu kan? Ya, susu. Pernah minum? Masa apa? Manis. Betul, memang betul, manis. Sebab apa manis? Sebab ada susu. Sebab masuk ni. Sebab apa? Sebab dia glukos. Betul tak? Tak padam. Dia gula glukos, betul. Ada glukos dalam tu. Okey, dia masih belum jadi semuanya kanji lagi. Kanji tu kalau dia sudah kanji, kita tak rasa sangat manis. Okey, dia masih lagi gula mudah, gula ringkas. Susu tu. Kalau picit-picit, waktu ini serangga suka datang hisap. Dekat sini saya tak tahu apa cara kalau nak hindari serangga. Waktu susu. Bisa susu sama. Apa? Buat apa? Tak boleh buat apa? Racun. Itulah yang kurang sikit lah agronomi. Dekat sebenarnya pun sama je. Waktu ni sebenarnya kalau racun, sebenarnya saya tak berapa galakkan lah. Tapi kadang-kadang tak nak elakkan. Sebab racun tu masuk dalam susu tu, bila susu tu kering, dia tinggal dalam tu lah. Dia, susu tu lama-lama dia akan kering dan dia akan jadi macam dough, paste. Macam nak buat biskut kan, jadi lembik macam tu. Okay, next. Dia jadi dough. So ini kalau kita picit, dia macam chewing gum kan. Jadi dia mula kering. Kering tu sebab gula-gula tadi tu sudah bercantum menjadi kanji. Okay. Jadi kalau kita makan ni rasa manis tak? Sikit sahaja manis dia. Dia tak rasa sangat manis. Sebab tu kalau kita spray kawal perosak waktu ni, sebenarnya nanti kita akan makan racun tu. Sebab nak pergi mana lagi kan? Duduk dalam ni saja lah. Okay, next. Okay, dan ni peringkat yang terakhir lah. Peringkat yang nombor 10. Okay, apabila semuanya sudah masak, boleh tuan selepas kurang-kurangnya 80% sudah masak kuning. Okay, kalau hari hujan boleh tuan? Kenapa tak boleh? Sebab tu kita kena dalam padi, dalam office. Kan tak ada hujan, kita pasang je aircon. Alright, okay. Okay. Kakak itu saja. Boleh ikut? Boleh. Alright. Ada soalan? Apa? Ya. Okey, racun ni, ini saya punya pendapat. Sebab pertanian dia fokus kepada keuntungan kembali. Sebab tu dia akan suruh
spray apabila perlu. Tetapi ini lebih kepada untuk kesihatan sebenarnya. Sebab kita kalau boleh kita tak nak ada residual pesticide di dalam makanan kita. Kalau dia suruh spray pun sepatutnya residu dia tak tinggi, rendah sahaja. Semua makanan kita ada arsenik semua. Tetapi Kementerian Kesihatan Malaysia dia letakkan limit had. Tidak boleh lebih pada ni. Kalau kurang tak apa, sebab badan kita boleh proses. Okay. Semua makanan kita, walaupun tanaman sayur secara organik, ada arsenik di dalam tu, ada toksik di dalam itu, tetapi rendah. Kementerian Kesihatan benarkan sebab badan kita masih boleh kawalan. Boleh spray, bukan saya kata tak boleh spray, boleh. Tapi kan untuk dielakkan itu lebih baik. Okay. Dulu 100 tahun dulu, 200 tahun dulu, ada ke racun merosak? Macam mana orang buat? Ha? Dia tak orang dulu tak racun. Orang dulu tak macam mana? Gimana? Ada banyak kaedah untuk gantikan ni, tapi semua itu cost. Kan? Cost. Berapa? Saya tak tahu kat sini macam berapa pendapatan lebih kurang 1 hektar kalau padi. Ada siapa yang boleh kongsi? Ada berapa? Berapa ekor? Oh, ikut musim rajin dengan musim malas. Ya. Okey, kita kira musim rajin lah. Berapa? Musim rajin. Dekat sebenarnya lebih kurang 700 saja. Semua lah. Oh, sekarang satu bulan sebab satu ekor berapa karung dapat? Okay, macam ni sekali. Okay. Alright. Okay, tak apa. Okay. Untuk bahagian morfologi dan pengenal padi setakat itu sahaja. Jadi sebenarnya banyak lagi, tapi saya banyak dah potong. Kan nanti lagi pening. Kan. Okay. Kita nak bagi rehat 10 minit lagi sebelum kita pergi yang sesi yang akhir untuk teknik khas semayan bahasa tinggi yang kita cuba kat IPM. Saya nak tunjuk. Ada soalan? Tak tulis boleh. Kalau tak nak cakap, student ya aja. Ini masa exam tak? Bukan exam hari ni, exam kemudian. Ada soalan? Tanya apa? Tanya saja lah. Tak macam Melayu, tak penting boleh saja. Dia tanya apa fungsi telinga daun untuk padi. Sebab padi tu dia tak ada degil lah.
Dia dalam sebenarnya dalam literature dia tak cerita sangat pasal benda itu. Dia cuma cakap bahagian alamak sudah padam. Ini benda ni Oracle dengan Legionate. Dia sebenarnya untuk jaga bahagian collar ini. Bahagian collar ini, sebab dekat bahagian ini sebenarnya dia cells, ni bahagian cerita sel lah. Cells yang lain antara sel ini dengan sel ini. Jadi apabila dia ada struktur yang lain, struktur ini dia simpan nutrien berbeza. Macam pokok semalu. Tahu pokok semalu? Mimosa. Ini mimosa. Mimosa kan daunnya macam itu. Kan? Kalau lukis buruk, sorry. Dekat mimosa bawah ni dia ada bungkak sikit. Dia ada benda ni dipanggil Venus. Bila kita sentuh, semalu akan tutup kan? Tutup tu sebenarnya bahagian bengkak bawah daun ni dia hantar garam masuk sini. Dia hantar garam. Bila sudah 5 minit, garam itu mahu keluar, simpan balik ke tempat asal, dia balik ke sini. Jadi daun tu boleh buka tutup banyak kali satu hari. Okay? Cerita macam daun padi macam ni juga. Dia simpan nutrien supaya kalau daun ini perlu bengkok ataupun sedikit berpusing, padi boleh pusing daun tau. Dipanggil solar tracking. Nutrien itu ada untuk bantu daun ini bergerak sedikit. Pernah tanam bunga matahari? Tahu bunga matahari? Bunga matahari kan ikut matahari kan? Kita tak pernah tanam sunflower. Cara diikut tu sebab dia ada simpan sedikit zat nutrien dalam ni untuk bantu pergerakan. Mungkin ada sebab lain tapi orang tak kaji sangat. Okay? Right. Okay. Boleh dapat rehat sekejap 10 minit kurang berapa? Sekejap lagi sama balik. Okay, ya?